Buletin Didik 1 Januari 2023 bersama saya Syafri Izzan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM amat prihatin akan masalah pendidikan khasnya isu keciciran dalam kalangan pelajar dan sentiasa mencari jalan penyelesaian ke arah sifar keciciran. Justru KPM akan terus memantau dan melakukan intervensi ke atas murid berisiko cicir agar golongan itu terus kekal bersekolah sehingga tamat tingkatan 5. Menerusi perutusan Tahun Baharu 2023, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, langkah itu bertujuan memastikan hak setiap anak bangsa memperoleh kesaksamaan pendidikan dicapai walau di mana berada. Pendidikan adalah pintu gerbang menuju galaksi pengetahuan yang terbentang luas. Makanya, proses pencarian, pembinaan serta pengumpulan ilmu wajib dijadikan budaya penerokaan yang bersifat membina otak dan watak. Ekosistem harmoni yang diterjemahkan dalam rangka murid ceria, guru bahagia, sekolah bitara dan negara sejahtera. Sejajar dengan setiap aspirasi ini adalah apabila kita mewujudkan satu budaya yang mengangkat kemuliaan insan, tidak kira apa jua latar belakang kaum, agama dan bangsa. Berikutan itu, menurut Fadlina, 7 teras utama yang menjadi tumpuan KPM dalam mengemudi sistem pendidikan negara memerlukan sinergi antara guru, murid, ibu bapa serta komuniti yang merupakan kunci kejayaan pendidikan masa depan. Ujar beliau lagi, warga pendidik tidak boleh berkompromi dalam memastikan tekad beban guru dikurangkan dan kesejahteraan murid diraih secara menyeluruh. Pendekatan untuk mengekalkan dasar sedia ada perlu diangkat dan ditambah baik dengan pemantauan di peringkat implementasi. Tambahnya, individu yakni murid, guru dan warga pendidik yang berkongsi harapan ini pastinya dapat menggarap nilai kemanusiaan dan sekolah dapat menjadi medan yang bebas daripada gejala negatif, gangguan seksual, buli, ekstremisme, gangsterisme dan lain-lain. Beliau menyeru warga pendidik untuk terus melaksanakan tanggungjawab dengan didasari elemen profesionalisme serta menjadikan sifat itu sebagai jambatan erat dengan setiap pihak berkepentingan dalam sektor pendidikan. Sesi persekolahan penggal ketiga di Terengganu yang bermula hari ini berjalan lancar termasuk di 74 buah sekolah yang sebelum ini terkesan dengan kejadian banjir. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT Abdul Muingah berkata, semua sekolah beroperasi seperti biasa termasuk di daerah yang terjejas teruk iaitu Besut dan Kemaman. Tinjauan di Sekolah Kebangsaan SK Pulau Rusa, Kuala Terengganu mendapati keadaan persekitaran sekolah seperti sebelum kejadian banjir. Hampir semua kesan banjir telah dibersihkan. Perkara itu turut disahkan oleh pengarah JPNT Abdul Muingah dalam lawatannya ke SK Pulau Rusa siang tadi. Antara yang turut hadir, Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Terengganu, Jelani Sulong. Ketika kemuncak banjir baru-baru ini, SK Pulau Rusa digenangi air sedalam 1.4 meter. Tambah Abdul Mu'i, proses agihan kerusi serta meja turut dibuat awal, termasuk di sekolah lain yang terjejas banjir. Nilai kerugian masih dalam siasatan. Ialah kita dalam proses masih lagi menunggu yang sebenarnya kerugian. Sebab dia kos, ia akan lihat harga kerusi sebagainya dalam proses insyaAllah. Murid kita yang terkesan banjir ialah 5,386 orang. Jadi alhamdulillah semuanya telah dapat balik ke rumah dan dapat bersekolah pada hari ini. Sementara itu, agihan buku teks turut dilakukan kepada murid-murid yang mempunyai masalah buku teks rosak atau hilang. Menurut Abdul Mu'i, jika tidak ada uniform sekolah, pelajar boleh pakai pakaian biasa yang sopan untuk sementara. Katanya lagi, kerja pembersihan berjalan lancar hasil kerjasama pihak sekolah, masyarakat setempat dan badan bukan kerajaan NGO. Untuk rekod daripada keseluruhan 74 buah sekolah yang terjejas banjir, iaitu 11 sekolah terletak di daerah Hulu Terengganu dan Dungun, 10 buah sekolah di daerah Setiu, Besut 9, Kuala Nerus dan Kuala Terengganu 8, Kemaman 7 dan daerah Marang 4. Di seluruh Terengganu terdapat sebanyak 352 buah sekolah rendah dan 153 sekolah menengah. Sementara itu, 78 buah sekolah di Kelantan yang dilanda banjir bulan lalu turut pulih sepenuhnya dan memulakan sesi persekolahan penggal baharu hari ini. Ia membabitkan 18 sekolah menengah dan 60 sekolah kebangsaan.
Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah Muhammad Zain Halim berkata, semua 114 sekolah yang berfungsi sebagai pusat pemindahan sementara PPS juga beroperasi seperti biasa pada penggal baharu persekolahan. Ujarnya ada kerusi dan meja sekolah yang rosak akibat banjir, namun jumlahnya hanya sedikit. Bagi mengatasi masalah itu, pihaknya menghantar kerusi dan meja lebihan dari sekolah lain ke sekolah yang memerlukan. Selain itu, berlaku kerosakan buku teks yang berpunca daripada rumah mangsa banjir selain komputer riba rosak akibat bencana itu. Bagi kerosakan buku teks, Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan Kementerian Pendidikan KPM akan membuat penggantian segera. Sementara itu, bagi komputer yang rosak, ia akan diganti oleh pihak syarikat yang memberi sewaan. Syukur Alhamdulillah kerana ada yang sudi membantu. Itu luahan seorang ibu tunggal yang orang kurang upaya OKU selepas menerima sumbangan berupa pakaian sekolah untuk 3 anaknya sempena pembukaan sesi persekolahan penggal ketiga di Johor yang bermula hari ini. Nur Asiah On, 40 tahun, hilang tempat bergantung selepas kematian suaminya 4 bulan lalu. Hasil perkongsian hidup, mereka dikurniakan 3 anak, Muhammad Hir, 17 tahun, Nur Aini, 15 tahun dan Firdaus, 11 tahun. Nur Asiah yang cacat kaki kiri bergantung hidup dengan bantuan yang disalurkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM450 sebulan. Semalam, sebuah pertubuhan bukan kerajaan, Pertubuhan Prihatin Pontian tampil menghulurkan bantuan. Kesemua anak beliau dibawa ke sebuah pusat membeli belah bagi mencuba pakaian sekolah baru. Di mana kita faham bila masuk ke alam persekolahan memang banyak barang yang perlu kita beli. Jadi apa usaha yang kita lakukan pada ini sehingga dapat meringankan ataupun orang kata memudahkan bagi pihak ibu tunggal untuk meneruskan alam persekolahan bagi anak-anak dia beliau. Ada, sebab saya pun makin lama makin tua kan, saya tak sihat. Saya pun dah rasa badan dah tak macam dululah maksudnya. Jadi saya risau kalau andai saya tak ada, macam mana dengan anak saya. ...95 keluarga yang kediaman mereka musnah akibat fenomena air pasang besar di perkampungan atas air Kampung Forest, Sandakan, Sabah dipindahkan ke 2 buah projek perumahan rakyat PPR. Ini bagi memberi laluan kepada pihak sekolah membuat persiapan dan pembersihan untuk sesi persekolahan yang akan bermula Selasa depan. PPR Batu Putih menempatkan 67 keluarga kategori warga negara, manakala di Dewan PPR Taman Harmoni sebanyak 28 keluarga bagi bukan warga negara. Hasil keputusan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Sandakan kemarin telah memutuskan bahawa PPS SK Sungai Hanip 1 dan 2 ini kita tutup, memandangkan sesi persekolahan akan bermula pada awal Januari. Tambah beliau, Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Sandakan memutuskan pemindahan kali ini juga dibenarkan sehingga 31 Januari depan dan penduduk diminta mencari penempatan sendiri selepas tarikh itu. Dalam pada itu, rata-rata penduduk terbabit berterima kasih atas inisiatif kerajaan membantu mereka, malah berharap mereka diberi penempatan kekal. Saya banyak terima kasih sama kerajaan, penghargaan sama orang-orang macam kami di Kanak Kerubuan. Banyak terima kasih, seribu-ribu. Saya meminta kalau kasih kompom yang kami punya pendapatan tu, tempat tinggal yang kami perlukan rumah. Sebab rumah kami memang hancur, memang tiada. Itulah ya. Kalau boleh kami minta yang pendetap yang tetap. Jangan lepas tu pindah lagi satu, nak budak banimbang sekolah, kesian bani anak-anak, warga tua lagi banyak. Fenomena air pasang besar yang melanda pada malam 24 Disember lalu mengakibatkan 110 rumah bertiang di atas air di Kampung Forest roboh. Tiada kecederaan mahupun kemalangan jiwa dilaporkan.
Segmen aktiviti minggu ini mengangkat bakat tempatan 17 orang si cilik yang membintangi teater musikal antarabangsa The Sound of Music. Walaupun masih di awal usia, peluang itu menyerlahkan kemampuan mereka bergandingan dengan pelakon berpengalaman antarabangsa. Bakat-bakat ini dipilih daripada lebih 800 kanak-kanak yang hadir ke sesi uji bakat yang berlangsung pada penghujung Jun lalu. Begitupun, hanya 17 orang daripada mereka terpilih untuk memegang watak 6 daripada 7 kanak-kanak dalam keluarga Kapten Von Trapp. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Base Entertainment Asia, Chantal Prudhomme, pengalamannya menetap lebih 20 tahun di Malaysia mendedahkannya kepada bakat-bakat yang ada di negara ini. And I knew we found the children that we needed to have for the show. And you're about to see 17 amazing young Malaysians part of a show where it's not just a cameo appearance either. The roles that they play are part of the entire musical. They're very important roles they're playing, and the little one, Gretel, is so tiny. They're all ranging between the age of about 5 all the way to about 14. And they're amazing. So I'm very pleased, and I cannot wait to share all of this with Malaysians here for the next 3 weeks. Pementasan berlangsung dari 27 Disember hingga 15 Januari di Istana Budaya, suatu tempat khas untuk acara eksklusif seperti pementasan teater bermutu tinggi. Ia juga pementasan musikal antarabangsa pertama diadakan di Malaysia selepas lebih 2 tahun tidak dapat dibawa masuk akibat pandemik COVID-19. Sebagai salah satu proses penjenamaan, produksi Broadway turut memberi peluang kepada pelakon cilik tempatan beraksi. Bagi pelajar sekolah Global Oak Tree, Izqudy Akhiruddin, 13 tahun, pengalaman berlakon bersama pelakon dari luar negara adalah sesuatu yang amat bermakna baginya. Tambahan pula, sejak usianya 5 tahun, Izqudy sudah meminati bidang nyanyian dan lakonan. Saya rasa sangat gembira apabila saya dapat interact dengan diorang. Lepas tu saya sangat ceria apabila dengan diorang lah. Mungkin boleh berlakon lagi banyak, so nanti boleh jadi comfortable dengan actors yang lain. The Sound of Music diadaptasi daripada filem musikal terkenal pada 1965. Ia mengisahkan tentang Maria, pengasuh penyayang yang berjaya mengubah kehidupan Von Trapp dan anak-anaknya dengan memperkenalkan muzik ketika dalam penerbangan melintasi pergunungan Austria. Menyumpit antara acara tradisi popular dalam majlis keramaian, sukan etnik atau persembahan yang dahulunya merupakan kemahiran memburu dan berperang. Di sebalik keunikan sejarah dan fungsinya, kini hanya tinggal seorang pembuat sumpit tradisional suku kaum Murut di Sabah. Itu saja yang saya nampak ada di sini yang membuat seluruh Sabah itu. Tempat lain tiada sudah. Sumpit kebiasaannya diperbuat daripada kayu belian, merbau atau beberapa jenis kayu keras yang sesuai. Penghasilan sebatang sumpit mengambil masa hampir sebulan berbanding sehari untuk 3 batang sumpit moden. Proses luluang atau melubang ini memerlukan kesabaran dan ketelitian tinggi bagi memastikan sumpitan boleh mencapai jarak lebih 30 meter. Pembuatannya yang rumit daripada perkakasan yang hanya ada di pusat kebudayaan Murut ini menjadikan nilai estetikanya boleh mencecah hampir RM2,000 sebatang. Tambahan pula apabila kebanyakannya kini ditempa sebagai barangan cenderahati edisi terhad dan eksklusif.
Amburus Anggang, 55 tahun, kini menjadi pembuat sumpit asli terakhir yang diwarisinya sejak kecil daripada nenek moyang yang diperturunkan kepada ayahnya. Satu orang sajalah. Tiada sudah yang mewakili lain lah. Tiada mewarisi. Tiada mewarisi sudah. Tanya orang pun tidak sanggup membuat. Kalau nanti saya pincin di sini tiada di sini, tidak tahulah siapa yang buat. Tidak mahu ia dianggap stigma sukan tradisi luar bandar, para penggemarnya mahu sumpit diangkat ke kejohanan peringkat yang lebih tinggi. Seperti kami ini bukan saja sukan menyumpit di sini, tetapi kami sudah peringkat kebangsaan. Yang saya ini mewakili negeri Sabah dan 5 orang lagi kawan saya yang mewakili negeri Sabah pergi sukan menyumpit di Perlis dan kami mendapat johan pada hari itu. Anjuran maksak Malaysia begitu. Ramai-ramai lagi, kasih ramai lagi kan daripada generasi tua. Jadi sepatutnya dia turun-temurun. Jadi kita berharap agar generasi muda dapat mengekalkan kita punya keunikan permainan tradisi iaitu menyumpit daripada suku kaum Murut. Platform produk pelancongan antara usaha memartabatkan khazanah itu seiring tarikan lain. Melaluinya, ia bukan sahaja mampu menggamit pelancong antarabangsa, malah pengunjung domestik sendiri masih ada yang belum mengenali budaya warisan tempatan secara dekat. Kita mengharapkan agar para pelancong juga mengambil kesempatan ini dan terutamanya pelancong luar bandar yang mungkin pada tahun ini merupakan tahun pertama baru dibuka selepas pandemik dan kita akan berusaha dengan lebih gigih lagi. Artifak ini merupakan lonceng Dongson. Lonceng ini berketinggian 56,5 cm dan ukur lilit 95,5 cm. Lonceng gansa ini ditemui di Kampung Pencumua, Johor. Penemuan lonceng ini dikatakan daripada aktiviti perdagangan yang terdapat di Sungai Pencumua. Dihasilkan sekitar 150 tahun Masihi dan mempunyai ciri-ciri yang serupa dengan lonceng gansa di Battambang, Kebonja. Penciptaan lonceng ini menunjukkan dominasi kerajaan Funan di rantau Asia Tenggara. Pola hiasan yang terdapat pada lonceng gansa adalah ringkas dan berbeza dengan pola hiasan pada gendang gansa. Motif hiasan pada lonceng ini menonjolkan kelok atau langgam hiasan yang menyerupai huruf S dalam motif segi empat. Program pembangunan bakat sukan kriket SK Tanjung Kupang, Gelang Patah, Johor menjadi platform buat 25 murid sekolah itu untuk menonjolkan bakat mereka. Hasilnya, seorang daripada mereka terpilih untuk beraksi dalam perlawanan di peringkat MSSJ walaupun program itu mula ditubuhkan awal tahun lalu. Menurut Guru Besar SK Tanjung Kupang, Muhammad Faruzi Ibrahim, walaupun berada di luar bandar, beliau percaya murid-murid sekolah itu mampu terus bersinar sekaligus menjadikan sukan kriket sebaris dengan sukan lain yang lebih popular. Beliau mengakui terharu apabila anak murid dan guru-guru terlibat sanggup mengorbankan hari cuti untuk menjalani sesi latihan. Kita ke arah pembangunan untuk membawa satu sukan yang jarang dimain ataupun jarang murid-murid kita untuk main di peringkat negeri, daerah sebagainya. Jadi ini peluang untuk murid-murid Tanjung Kupang untuk menempatkan diri sama baris dengan sukan-sukan lain yang lebih popular lah berbanding macam bola sepak dan sebagainya lah. Sebagai aksi tirai tahun 2022, satu perlawanan persahabatan diadakan antara pasukan sekolah itu yang juga dikenali sebagai Tim Kupang Eagles dengan Dukus Warrior yang juga wakil SK Tiram Duku Gelang Patah. Setakat ni kita baru bentuk tahun ni, tapi alhamdulillah seorang murid kita dah terpilih ke peringkat negeri Johor, wakil daerah Johor Bahru, seorang murid kita, dan bekas sekolah saya SK Tanjung SK Tiram Duku, ada 2 pelajar yang pergi peringkat kebangsaan lah. Okey, cikgu target lepas ni untuk 2023? Target kita lepas ni kita nak 2 terbaik untuk peringkat daerah, sebab bila 2 terbaik kita ramai murid kita akan terpilih ke peringkat yang lebih tinggi lah.
Bagi pemain kedua-dua pasukan, mereka mempunyai visi untuk memastikan pasukan kriket negeri Johor menjadi johan kebangsaan pada masa akan datang. Untuk rekod, Johor menjadi naib johan dalam saingan kriket MSSM bawah 12 tahun di Kelantan tahun lalu. Sejak dari darjah 3. Okey, sebelum ni tahu tak pasal kriket? Yang belajar dekat sekolah sajalah. Tournament yang dah pergi peringkat mana? Peringkat MSSJ dengan MSSD. MSSJ lah. So masa awak dekat kriket, peranan awak posisi mana? Posisi awak main apa? Bowling. Baling. Sejak darjah 2 macam tu. Saya mula-mula macam ni nampak kawan saya main, jadi saya ikut je lah. Awak main posisi apa? Nah, dalam pembaling dengan pemukul macam tu. Berapa kali setiap minggu? Seminggu dalam kalau seminggu 5. Termasuk hari Jumaat cuti tu. Maksudnya hari cuti pun awak datang sekolah? Okey, sekarang ni pencapaian paling tinggi awak ke mana? Ke MSSM, Wakil Negeri. Wakil Johor lah. Tahun ni ke? Masa tu main di mana? Kelantan. Bahang saingan ke separuh akhir bola sepak Piala AFF kian dirasai menjelang 4 pertemuan terakhir kumpulan. Paling dinantikan nasib skuad Harimau Melaya yang meniti misi hidup mati berdepan Singapura Selasa ini. Beginilah persaingan Vietnam, Singapura dan Malaysia dalam kumpulan B selepas 3 perlawanan. Mengambil kira tiada masalah buat Vietnam untuk bergelar juara kumpulan. Persaingan sebenarnya lebih tertumpu kepada pertembungan Malaysia menentang Singapura. Apapun pasti ada sesuatu yang dibawa pulang oleh Kim Pan Gon yang menyaksikan perlawanan Singapura menentang Vietnam. Aksi yang berlangsung di Stadium Jalan Besar Singapura Jumaat lalu menyaksikan tuan rumah berjaya mengikat Vietnam dengan keputusan tanpa jaringan. The game plan would be something similar because they just need to get 1 point. We have to be aggressive, we have to get the first goal, we've got to win the game. Kita kalah dengan Vietnam tapi kita buat yang terbaik dekat Vietnam untuk saya. Dengan tim apa yang coach cakap tu semua positif. So next step lawan Singapura tu kita pergi untuk kemenangan. 2 perlawanan terakhir kumpulan B akan berlangsung serentak jam 8.30 malam Selasa ini. Malaysia menentang Singapura di Stadium Nasional Bukit Jalil manakala Vietnam menanti kunjungan Myanmar di Stadium Nasional Maidin, Hanoi. Visual persiapan untuk perarakan kereta berhias Rose Parade di Pasadena, Amerika Syarikat yang dijadualkan pada Selasa ini mengakhiri buletin didik. Jutaan kuntung bunga dijangka digunakan bagi menghiasi semua 38 buah kereta berhias yang akan mengambil bahagian. Saya Syafrizan Wahab bagi pihak kru produksi buletin didik mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Assalamualaikum dan salam hormat. Jumpa lagi.